Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zamil dari Wapka dan hari ini kita ada SUV paling hangat buat masa kini, Pro 2 Ativa. Unit yang ini bukan kita punya, tetapi ini Pro 2 punya press car lah. Tapi kita akan bawa anda untuk uji pandu kereta ni, di mana saya akan tunjukkan anda dia punya ciri-ciri, kelengkapan dan bagaimana feel bawa SUV ni. Okey? Jom. Okey, unit yang anda lihat hari ini ialah varian AV dengan warna khas Delima Red, di mana anda perlu menambah RM500 untuk warna ni. Okey. Tetapi kalau anda perasan, bumbungnya tiada kemasan warna hitam, di mana anda perlu menambah RM300. Okey. Cara peribadinya saya suka warna hitam kat bumbung tu sebab Ativa ni nampak lagi komplit dan nampak lagi stylo lah. Okey. Dan kalau anda perasan, dia juga tiada body kit gear up sebab macam over sangat lah body kit tu. Okey. Bagi saya suka lagi depan Toyota Rise. Nampak handsome, JDM habis bro. Antara ciri yang paling saya minat dekat Ativa ni lah, lampu depan LED dia. Kalau anda perasan, dia punya signal sequential weh, macam Lexus. Myvi beza pun tak ada. Alright, ini sedikit sebanyak memberikan feel premium pada Ativa ini. Kalau anda lihat Ativa ni di depan mata anda, okay, kat jalan awam, sebelah kereta lain, anda boleh nampak betapa compactnya saiz Ativa ni. Okay. Kalau anda nak tahu, Ativa ni memang panjang 2065mm, di mana ianya 265mm lagi pendek dari X50 ya. Dia saiz dia senang cerita sama dengan Mazda 2 lah panjang dia. Jadi saiz begini lebih sesuai untuk pemanduan di bandar, okay? Nak mencelah senang, nak cilok senang, cari parking pun senang. Sistem keyless entry pada Ativa ni antara yang paling canggih dalam barisan Pro 2, okay? Yang menggunakan touch sensitive sensor. Okay? Berbanding Honda di mana anda perlu tarik handle untuk unlock pintu, ini anda sentuh saja baru je unlock. Dan seperti mana Pro 2 yang lain, fungsi keyless entry ini hanya ada pada bahagian pemandu sahaja. Kalau anda pernah lihat video kami sebelum ini, anda akan ketahui bahawa bonet Ativa ni dibuat daripada besi dan bukannya plastik seperti Rise dan Rocky. Okay, ini kerana vendor tempatan tiada acuan yang sebesar ini ya. Kalau boleh pun kos R&D-nya mahal, jadi tak baloi. Soalannya, ringan ke tak bonet ni? Tak ada hal lah, besi ke plastik. Selamat sikit kot. Di bahagian boot belakang Ativa pula anda lihat ada tonneau cover. Ini standard bagi semua varian. Kemudian jika posisi boot lantai ni di bahagian tinggi, anda akan dapat 303 liter. Jika nak ruang lagi, alihkan lantai boot ni ke bawah sekali dan anda akan dapat 369 liter. 39 liter lebih daripada X50. Alright. Dan paling special untuk Malaysia, kita ada tayar ganti full size okey. Race dengan Rocky kat Jepun pun tak ada tayar ganti ni, okey. Senang sikitlah daripada nak pakai kit repair tayar tu kan. Tayar ganti ni tukar tayar je. Okey, kabin Ativa ni first impression. Rasa lain lah. Kalau anda dah pernah naik Myvi ke Azia ke apa, ini jauh beza, langit dan bumi. Okay. Tapi kali ni kita fokus dekat meter dulu Okay. First, kalau meter ni rev counter, anda boleh ubah design dia ke. Design dia high tech boleh je simple ke, nak elegan, nak nampak modern pada. Terpulang pada anda. Tapi yang paling penting, ini senang untuk dibaca dan tak nampak pelik. Alright. Kemudian, yang paling saya suka ialah anda boleh adjust bunyi signal lah. Ada 3 pilihan. Kemudian anda boleh adjust volume untuk unlock pintu ni, bunyi dia. Kemudian anda boleh adjust setting ADAS dan juga boleh lihat pusingan steering. Betul canggih. Dekat steering Ativa ni kita mula dengan yang kiri, di mana anda lihat ni adalah butang untuk instrument cluster. Alright. Butang volume untuk infotainment. Sebelah kanan pula ada butang untuk ACC, auto cruise control. Boleh jawab telefon dekat sini. Yang butang ni untuk infotainment, nak forward ataupun skip lagu. Dan ada butang power ni. Butang power ni kalau anda perasan, ni adalah sport mode sebenarnya. Alright, nak overtake senang lah nanti. Dan kalau anda lihat sebelah volume ni ada butang kosong. Butang kosong ni ialah auto parking function, di mana yang ianya ada pada Race dan Rocky sahaja. Okey, beralih ke sistem infotainment, anda boleh lihat Ativa mempunyai screen floating 9 inci besar cun. Tetapi user interface je design tak cun lah, tak kena dengan instrument cluster digital ni. Ni dah nampak modern gila. Ni nampak macam add-on. Tak nampak ngam lah. Alright. Kemudian dia ada satu lagi masalah di mana katakan saya nak pergi radio ke Bluetooth, nak kena cari, pusing, scroll, rotating ni. Layout ni tak user friendly lah bagi saya. Dan lagi satu, dia tak ada Android Auto dan Apple CarPlay. Come on, 2021 kot, takkan tak ada function ni.
Siapa je pakai Smart Link mirroring tu? Tempat duduk Ativa ni saya sangat sukakan penggunaan materialnya, iaitu leather dan suede tau. Suede main. Kemudian jenis side bolster support dia mencukupi, sama juga dengan belakang. Dan paling penting ialah tight support dia ni lebih baik daripada X50. Okey. Cuma sayangnya Ativa ni tak ada telescopic steering. Boleh naik turun je. Alright. Kemudian kita ada center armrest, dan special untuk pasaran Malaysia ialah center locking kat sini tengah ni. Race dengan Rocky pun tak ada tau. Okey. Kemudian kita ada aircon digital dengan off on function. Cuma saya tak suka penggunaan font yang tak konsisten kan. Ni font lain, kat radio font lain, kat steering font lain. Kurang sikit lah. Kemudian kita ada cup holder dekat pintu 2, dan juga 1 di bahagian bawah aircon ni. Tapi botol besar tak boleh masuk lah, botol kecil je. Secara keseluruhannya, interior feel Ativa ni taklah rasa premium ataupun nampak fancy macam X50. Tapi anda kena ingat, harga ni lagi murah daripada X50 standard. Yang paling penting, kualiti material dia apa semua ni, plastik ni jauh lagi baik daripada Myvi dan Brezza. Ni nampak macam tak mudah cala, dia punya tona pun nampak lagi cantik. Jadi saya tak ada komplain. Okey, tempat duduk depan saya sudah ubah mengikut posisi pemanduan saya. Saya 170 cm tinggi dan lihat lutut, boleh muat 2 bola tenis tanpa sebarang masalah. Dan kat kepala 1 bola tenis. Jika saya nak rasa lagi selesa, kaki saya boleh slide ke tempat duduk pemandu tanpa sebarang masalah. Kemudian kalau anda perasan, tak ada anti-snatch hook kat sini. Okey, tetapi tarik hook ada di dekat tempat sandar kepala bawah ni. Okey, selain itu, tak ada center armrest, tak ada aircon vent, tapi anda dapat USB charging port lah dekat belakang ni. Dan anda boleh recline seat ni, depan ke belakang. Dan jika anda beli barang AV, anda akan dapat tinted percuma. Baguslah, Malaysia panas kot. Okey, pemanduan Ativa. Saya nak anda berikan perhatian khusus terhadap 2 aspek, iaitu enjin 1 liter 3 silinder bercharge turbo dan juga overall refinement enjin 3 silinder itu sendiri. Okey, nombor Ativa ni menghasilkan 98 kuasa kuda dan juga 140 Nm torque dipacukan ke roda hadapan melalui transmisi CVT. Right. Ini adalah transmisi CVT dan turbo pertama bagi Pro 2 ya. First combo. Okey, so soalan orang tanya, cukup ke? Laju ke enjin Ativa ni? Soalannya, oh ya, senang-senang aja. Okey. Seperti mana enjin 3 silinder moden turbo yang ada dalam Proton S50, Ativa ni pun sama. Just smooth, tak ada lag, bawa natural, lancar, relax je. Okey. Anda tak perlu risau cakap ni tak cukup power ke apa, sebab teknologi dah berubah, zaman dah moden. Jadi overall is very refined. Itu ayat saya boleh katakan lah. Okay. Malah bawa highway, kelajuan 3 digit pun selamba je. Ini kerana Ativa menggunakan transmisi CVT yang dipanggil Dual Mode CVT atau nama singkatannya DCVT. Okay. Apa maksud Dual Mode CVT ni? Senang je. Mode pertama, dia guna belt. Mode kedua, dia gunakan planetary gear. Okay. Cara ia berfungsi ialah pada kelajuan rendah, dia pakai belt dulu. Bila dah sampai kelajuan tinggi, gear itu akan ambil alih. Okay. Secara tak langsung, ia memberikan rasa smooth. Okay. Tak ada jerky dan tak ada feel rubber band yang selalu dikaitkan dengan CVT tu. Dan juga secara tidak langsung, anda juga mendapat 800 penjimatan minyak dan juga throttle yang lebih responsif. Gabungan tren kuasa ini dengan platform Daihatsu New Global Architecture atau nama pendeknya DNGA memang padu. Okay. Kalau anda nak tahu, Pro 2 telah menala semula suspension Ativa ni agak lebih keras sikit, sebab model Rise dengan Rocky kat Jepun dia lagi lembut ya. So lebih berbuai dan mungkin anda rasa tak stable. Jadi untuk pasaran Malaysia, Pro 2 telah menala semula suspension ini. Dan berbanding Myvi, Azia dan Brezza mana-mana Pro 2 saya pernah pandu, setakat ini tuning suspension yang paling baik daripada Pro 2. Tanya Pro 2, saya sangat sukakan apa yang anda lakukan terhadap Ativa ini. Dari segi tahap kebisingan pula ataupun NVH, kami berjaya mencatatkan bacaan 70 desibel pada kelajuan 110 km sejam. Okey. Untuk kereta dalam segmen sebegini, itu angka yang sangat-sangat baik. Okey. Cuma pada idle anda boleh dengar sedikit kegaran tu. Okey. Tapi tak adalah mengganggu pun. Okey, sekarang kita nak cakap tentang soal brake dan steering feel pula. Okey, kita mula dengan brake dulu. Alright, Ativa ni brake depan menggunakan disc dan brake belakang pakai drum. Okey, untuk berat kereta sebegini memang mencukupi. Tetapi Pro 2 terkenal dengan brake pedal feel yang soft, lambat sikit, gradual. Jadi anda mana yang biasa dengan brake yang instant mungkin kurang minat sikit lah. Saya pun lagi suka brake feel yang lagi mantap, yang lagi instant. Okay? Tapi untuk pemanduan gaya bandar, okay, sesuai dengan anda lah.
Kemudian steering feel pula, steering feel agak baik sebenarnya, okay? Walaupun center dia ada macam dead feel sikit. Dan bila anda ambil corner kan, anda kena pusing lebih sikit, macam ratio steering tak cukup. Kalau anda pernah buat pickup truck zaman dulu-dulu, anda tahu lah maksud saya, kena turn lebih sikit. Jadi nak banding ni dengan S50 memang tak best lah sikit dari segitu. Tetapi Ativa ni chassis dia, overall package, segi handling kawalan, sedap dan selesa. Bukan sporty gila, sedap dan selesa. Itu keyword dia. Beralih pula ke bab keselamatan, Ativa dilengkapi dengan ASA 3.0 yang paling canggih sekali. Ciri pertama yang saya sangat gemari adalah Adaptive Cruise Control. Ativa merupakan kereta paling murah dengan ciri ini. Ia berfungsi pada kelajuan 30 ke 125 km sejam dengan 3 pilihan jarak iaitu 25 meter, 40 meter dan 50 meter. Kemudian kita ada lane keep control di mana steering akan bergerak dengan sendiri supaya kereta anda tak terkeluar daripada garisan di jalan. Right? Selain itu, ada lane departure warning dan juga lane departure prevention. Secara keseluruhannya, semua ciri keselamatan ini berfungsi dengan baik, tetapi ia tidaklah sampai pemanduan otonomi tahap 2 seperti X50. Dan ingat, ada ciri keselamatan dan beg udara banyak sekali pun tak guna kalau anda tak pakai seatbelt dan anda tak disiplin. Ingat tau. Jadi, apakah kesimpulan saya terhadap produk Ativa ini? Ia sebuah SUV cilik yang sesuai dipandu di kawasan bandar maupun dekat lebuh raya, ataupun jika anda punya ahli keluarga kecil. Okay? Dia punya package dan kuasa yang baik, chassis yang sedap. Paling penting, dia sangat selamat kan? Penuh dengan sistem keselamatan. Jadi apa pendapat korang tentang kereta ni? Jika anda inginkan review yang mendalam, jangan risau, kita nanti akan buat few test apa semua bila kita dapat kita punya produk Ativa, Wakar punya. Alright. Seperti biasa, jangan lupa untuk tinggalkan komen, like, share dan subscribe. Dan akhir sekali kita jumpa lagi pada review akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.